Okey, ya, bersempena dengan sambutan Hari Guru esok, Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2023, kita ada satu telemovie khas bersempena dengan sambutan Hari Guru dan sudah pastinya ia berkait rapat dengan ilmu. Ini adalah suatu perjalanan yang tidak berpenghujung. Jadi tidak kiralah berapa pun usianya, asalkan ada keinginan untuk mencari ilmu, maka kita kerjakanlah dan kita capailah ke hasrat itu. Ya, itu dia. InsyaAllah itu dia panggung RTM khas Hari Guru Belajar Tak Sudah tajuknya. Dan bersama dengan orang kuatnya saya kenalkan di sebelah saya iaitu Encik Muhammad Ihsan Sukiman selaku penerbit. Dan juga kita ada Yuna Rahim dan juga Mubarak Majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seorang pelakon yang amat saya kagumi. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan kami di Saran Sama Bagi Malaysia ini. Okey, tapi sebelum itu, Abang dan juga Yuna, kita nak bersama dengan Encik Ihsan untuk bercakap tentang drama Belajar Tak Sudah ini. Mengapa memilih tajuk Belajar Tak Sudah? Oh, kenapa Jadi ada dua maksud tu. Ya. Belajar tak sudah. Okay. So kita selalu dengar kiasan daripada orang tua lah. Kadang-kadang bila sekarang musim raya kan, balik kampung. Buat apa kamu? Belajar. Lah tak sudah lagi belajar. Jadi saya turn sikitlah perkataan tu. Jadi belajar tak sudah sebab selalu orang kata belajar lama sangat ni tak habis. Belajar tak habis, belajar tak habis. Itu tu. Dia belajar tak habis lebih kurang lah. Sebab dalam cerita ni pun dia ada berkait dengan belajar tu tak habis. Dia ada berkait jugalah. Tapi saya tak boleh dedahkan. Kena tengok lah kan. Tapi kita nak minta didedahkan lagi. Kita nak tanya Yuna sendiri tentang, ya, bukan tentang spesifik kepada perjalanan drama itu, tetapi mungkin pengalaman pribadi anda sewaktu menjalani penggambaran untuk Belajar Tak Sudah ini bagaimana? Pengalaman saya syuting dengan produksi, saya rasa macam saya masuk balik zaman kolej saya. So basically semua benda tu macam mengambil memori lah untuk saya. Okey, dia macam mengimbau Balik. Alright. Itu dia sedikit serutan yang kami kongsikan kepada anda sekarang ni di Kaca TV. Wah, itu dia. Okey, dan juga watak seterusnya watak sebagai Cikgu Basri, ya, betul. Merupakan seorang pesara yang melanjutkan pelajaran menimba ilmu bersama dengan cucunya. Jadi mungkin boleh kongsikan jugalah bagaimana wataknya dan juga sedikit perjalanan cerita lah, sedikit lah kita dedahkan. Sikit lah. Sikit je. Sikit je, Pak. Dah sikit je, jangan banyak sangat. Dia Cikgu Basri ni cikgu disiplin. Okey. Jadi dia nakkan perjalanan hidup cucu dia ni terjaminlah masa depan dia kan. Kena belajar sungguh-sungguh. Ilmu tu penting pada seorang pelajar. Untuk mendapat sijil, untuk mendapat pekerjaan, kena ada sijil lah. Kalau tak ada sijil, memang siapa yang nak bagi kita kerja kan? Tak ada ni. Itu penting pada ni. Si cucu ni pula, dia dah masuk dalam bidang alam media yang sosial ni, dah terpengaruh dengan kawannya kerana dapat kemewahan daripada situ, dan dia pun dah nak belajar. Buat apa nak belajar susah-susah, tak belajar pun dapat duit ribu-ribu, sedangkan ni orang belajar pun susah nak dapat kerja, kata dia. Jadi jalan mudah kan? Cari jalan mudah. Dia ikut kawan-kawan dia buat macam apa sekarang TikTok apa semua. Itulah. Jadi influencer lah. Famous lah. Tapi kan ini mungkin di sebalik telemovie ni dia ada satu kritikan sosial yang ingin dibawa adalah tentang antara pendidikan dan juga ruang pekerjaan di usia yang muda. Jadi mungkin Tuan Ihsan ada kritikan ataupun motif yang ingin disampaikan kerana ia akan menimbulkan perbahasan kerana betul seperti dikatakan oleh Abang Mubarak tadi, apa guna kalau belajar tetapi kerja pun tak dapat, berbanding dengan ruang yang sudah ada untuk pekerjaan. Dia beginilah, sebab pengalaman saya sebagai seorang bekas pensyarah dulu, saya lihat yang mana budak-budak memang daripada dulu lagi masalah pembelajaran ataupun mencari duit, mencari wang, benda tu dah wujud lama. Cuma dulu zaman-zaman medsos tak ada. Jadi kebanyakan pelajar yang masuk ke kelas dan ataupun ponteng kelas, dia ponteng sebab dia nak buat job part time. Kebanyakan itu isu-isu yang dulu waktu zaman dululah. Sekarang ni diorang nampak sosial media ni adalah alat yang mudah untuk menjadi influencer, untuk menjadi content creator, untuk dapat duit.
Tapi konsep dia sama je. Dulu dan sekarang isu ni masih sama, cuma dia berubah platform. So apa yang saya angkat ialah saya cuba bawa ketengahkan isu ni untuk diorang untuk orang faham yang sebenarnya belajar ni penting. Kita perlu ada ilmu pengetahuan, kita perlu ada pendidikan. Sebab contoh saya bagi contoh. Saya bukan kecam sesiapa, saya bukan bagi kritikan. Saya bagi contoh. Orang zaman sekarang, budak-budak zaman sekarang, terutama budak lelaki yang ada motor, apa yang orang buat? Dia akan buat gig ekonomi, itu buat delivery. E-rider ni lah, delivery kan, hailing semua dan sebagainya. Saya faham memang boleh lumayan. Cuma takkan usia 50, 60 sebelum dapat keluar duit kedua SP contohnya, takkan umur usia 50, 60 masih nak bawa motor, deliver food. So mungkin you perlu tukar keadaan, duduk kerja di office. Tapi nak kerja di office, biasanya dia akan pandang, you ada pendidikan apa, you ada sijil apa. Selalu macam tu. So bagi saya itu salah satu cabaran lah untuk generasi budak-budak zaman sekarang. So dan saya pun nampak benda ni perlu ada mindset lah. Perlu ada mindset untuk orang boleh buat apa dia nak buat, tapi pentingnya ada pendidikan. Mungkin ini ruang untuk membuka mata generasi muda. Cuma mungkin agak lucu sedikit apabila datuknya pergi ke Minggu Suai Kenal, pergi ke kuliah dan mungkin ada pensyarahnya lagi muda daripada anak muridnya. Ada situasi awkward moment. Ada dalam cerita ni ada kan. Jadi agak mungkin sekarang ini tidak awkward, tetapi kalau dalam realitinya mungkin agak kalau pensyarahnya itu lebih muda boleh dianggap cucu pun. Jadi macam mana untuk melakonkan aksi-aksi yang dikatakan mungkin agak sedikit humorous lah itu. Dalam cerita ni sebenarnya tak ada pun ke arah ke situ kan, ke arah nak rasa malu segan apa semua. Cuma nak bagi rangsangan semangat pada cucu untuk belajar, itu saja. Tapi cara kebetulan datuk ni single. Farmer pula single. Betul, single. Jatuh hati pada tu kerana kebaikan pensyarah ni tadi melayan datuk ni dan memberi tunjuk ajar macam dorongan mana untuk maju dalam pelajaran. Dari dorongan di kelas terus terdorong untuk cari jodoh. Ke hati. Ke hati. Kita buat package. Tapi kita tak boleh cerita habis lah. Nanti orang tak tengok. Betul. Apapun, mungkin peminat-peminat Abang Mubarak dan juga Yuna akan menanti-nantikan. Boleh dikongsikan, Yuna, untuk mengajak ramai-ramai menonton dalam movie ini. Belajar Tak Sudah. Ataupun untuk peminat sendiri, pesanan peminat Yuna sendiri untuk sama-sama. Yuna ni dia nak promo dia tak pandai. Tapi kalau ajak gosip dia pandai. Ajak gosip dia pandai. Promo dia tak pandai kan? Nasib baik ini bukan siaran gosip untuk mengorek pribadi beliau. Bukan. Yuna, untuk peminat, ajak beramai-ramai lah. Jangan lupa saksikan Belajar Tak Sudah di RTM. Okey, bila? Tarikh dan waktu siaran. So kita Belajar Tak Sudah akan bersiaran di TV1 jam 9 malam pada 20 hari bulan Mei. 20 hari bulan Sabtu ni Sabtu ni. So jangan lupa tontonlah. Jangan lupa Belajar Tak Sudah bersama kami. Berat, silakan. Rama-rama terbang rendah. Hendak mencari tempat bertelur. Tonton drama Belajar Tak Sudah. Kami pasti anda terhibur. Nampak? Orang lama punya pengalaman. Nampak? Tertawan. Ya. Terima kasih Tuan Mubarak, terima kasih Yuna, terima kasih Tuan Ihsan bersama dengan kami. Jangan lupa saksikan Belajar Tak Sudah pada 20 Mei hari Sabtu nanti TV1 jam 9 malam. Kita pun kena tengok Belajar Tak Sudah ni. InsyaAllah. Apa yang boleh kita belajar daripada telemovie ini. Kita nak ke SPM Plus. Lepas ini. Dengan Sonic. Ini pengacara yang kita paling dinanti-nantikan untuk pagi ini. Kita bersama dengan SONIC Sonic. Dia ada rhythm dia. Tapi sebelum tu kita berehat seketika.